Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu sekali lagi kita dalam siri video PDPC bersama dengan Ustazah. Dan untuk kali ini, Ustazah akan membincangkan ataupun memperkatakan mengenai satu tajuk daripada tingkatan 4 dalam bidang Al-Quran, iaitu memahami sunnatullah. Ya, memahami sunnatullah. Okey, kita terus kepada soalan-soalannya. Tetapi sebelum itu, kita tengok dulu potongan ayat ini. Ya. Okey, potongan ayat surah Ali Imran ayat 137 hingga 139. Yang mana di sini Ustazah nak anak-anak cuba tengok di sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Okey, ayat yang terakhir ini. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Okey, sebab daripada potongan ayat ini nanti akan ada soalan, iaitu apa dia? Okey, ini soalannya. Okay. Jelaskan sebab turun ayat 139 surah Ali Imran. Okey. Macam mana ayat ini boleh turun? Kenapa ayat ini boleh turun? Jawapannya ialah jika soalan ini keluar, anak-anak perlu menjawab ketika para sahabat Nabi SAW mengalami kekalahan. Okay. Para sahabat mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Lalu Rasulullah SAW berdoa memohon supaya Allah SWT membantu mereka. Jadi potongan yang pertama, tengok di sini ada dua markah. Ya. Dua markah maksudnya di sini. Yang pertamanya di sini. Ketika para sahabat Nabi SAW mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Sini satu markah. Ya. Lalu Rasulullah SAW berdoa memohon supaya Allah SWT membantu mereka. Di sini lagi. Ya. Dapatlah dua markah. Jadi perlu ingat ya. Dua potongan ayat. Okey, baik. Sekarang kita lihat soalan yang kedua. Menyatakan maksud sunnatullah. Ya. Menyatakan maksud sunnatullah. Maksud sunnatullah ialah sistem dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap semua makhluk dan tiada siapa yang boleh menghalang atau mengubah ketetapan tersebut. Itu maksud secara detail. Jadi, apa yang perlu anak-anak ingat ialah di sini. Okey, perhatikan di sini ya. Peraturan yang tetap. Di mana Ustazah ambil? Ustazah ambil di sini. Di sini. Peraturan yang ditetapkan. Jadi kita ambil, kita letak di sini untuk kita cepat ingat, senang ingat. Peraturan yang tetap. Jangan sekali lupa ni. Bila sebut sunnatullah, ingatlah perkataan tetap ni. Peraturan yang tetap. Okey, kepada semua makhluk ni. Ni, daripada ni, jadikan letak di sini. Kepada semua makhluk. Dan tiada siapa yang boleh menghalang atau mengubah ketetapan tersebut. Jadi macam ni. Tak siapa boleh ubah. Maknanya tak siapa boleh ubah ketetapan tersebut. Jadi senang nak ingat ialah peraturan yang tetap, itu maknanya peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada semua makhluk dan tak ada siapa yang boleh mengubah ketetapan tersebut. Okey. Baik, satu lagi yang perlu anak-anak ingat, hafal perkataan tetap ni. Tetap semua makhluk. Kemudian tak siapa boleh ubah, tak boleh ubah. Mesti ada dalam maksud sunnatullah. Kemudian satu lagi, perkataan-perkataan ini, contohnya tetap ni,
dan juga semua makhluk ini akan ada dalam soalan berkaitan dengan konsep sunnatullah. Ustazah tunjukkan. Baik, untuk soalan 3, jelaskan dua konsep sunnatullah. Ni nak konsep. Tadi maksud. Baik, bila anak-anak menghafal maksud sunnatullah, dengan sendirinya anak-anak boleh menjawab konsep sunnatullah. Iaitu bila ada tadi, Ustazah sudah jelaskan tadi, perkataan tetap. Dan satu lagi ialah semua makhluk. Semua makhluk. Jadi, kalau nak dua soalan, kalau nak dua jawapan, maknanya sudah ada, iaitu pertama ialah sunnatullah bersifat tetap dan kekal. Tetap tadi. Tambah sikit lagi. Dan kekal dengan izin Allah. Satu lagi ialah sunnatullah merangkumi semua makhluk. Semua makhluk. Dan dalam konteks ada satu lagi konsep sunnatullah, iaitu berasaskan kepada konsep sebab, sebab, musabab dan akibat. Bagi contoh ialah kejadian awan dan hujan berlaku melalui proses penyejatan dan kondensasi. Sebab macam mana boleh berlaku hujan? Apabila berlakunya proses penyejatan dan kondensasi. Baik, kita pergi pada soalan yang seterusnya, soalan 4. Nyatakan dua kepentingan meneliti dan mengkaji sejarah umat dahulu. Bila soalan tanya pasal kepentingan ni, kepentingan mengkaji ni, kepentingan meneliti ni, ingatlah dua perkataan, iaitu kejayaan dan kemusnahan. Sini tukar sikit je. Mengenal pasti kejayaan umat terdahulu. Satu lagi, mengenal pasti sebab kemusnahan umat terdahulu. Itu saja jawapannya. Dapat mengenal pasti kejayaan umat terdahulu, dapat mengetahui sebab kemusnahan umat terdahulu. Kejayaan umat terdahulu berkaitan dengan kisah kaum Nabi Yusuf dan pengikut Talut. Dan satu lagi, jika pasal kemusnahan, ingatlah kepada dua kaum, iaitu kaum Samud dan kaum Lut. Okey, baik, kita tengok soalan yang kelima. Jelaskan dua kejayaan umat terdahulu. Okey, yang pertama ialah menyimpan bekalan makanan. Ini untuk umat Nabi Yusuf. Satu lagi ialah mempunyai kelebihan ilmu pengetahuan dan ilmu yang kuat. Ini adalah contoh kepada pengikut Talut. Okey, dua, menyimpan bekalan makanan. Di sini ada cerita sebenarnya bagaimana kisah terjadi untuk umat Nabi Yusuf berkaitan dengan kemarau yang panjang selama 7 tahun tu. Tapi kalau Ustazah nak cerita di sini panjang pula kan. Cuma perlu ingat bila sebut kisah Nabi Yusuf, ingat kepada bagaimana Nabi Yusuf menyuruh umatnya ataupun rakyatnya menyimpan bekalan makanan kerana akan berlaku kemarau yang panjang. Ini berlaku rentetan daripada peristiwa pembesar raja bermimpi tentang 7 ekor lembu yang gemuk dan 7 ekor lembu kurus. Itu anak-anak kena baca lah. Ada kisah sebenarnya. Kemudian kedua mengenai dengan pengikut Talut. Talut dan Jalut. Dua kaum, dua puak yang berperang di antara satu sama lain, di mana akhirnya tentera Jalut telah tewas dalam peperangan, dan peperangan tersebut telah dimenangi oleh Talut dan tentera-tenteranya. Ini juga anak-anak boleh tengoklah dalam kisah yang panjang juga kalau nak diceritakan di sini. Okey, baik. Kemudian jelaskan dua sebab kemusnahan umat terdahulu. Itu berkaitan dengan Nabi Soleh. Nabi Soleh iaitu kaum Samud bersifat angkuh dan menuduh Nabi Soleh sebagai pendusta. Yang kedua, ingkar kepada Allah dengan melakukan homoseksual. Ini untuk kaum Lut, di mana mereka melakukan hubungan sejenis lah, liwat
ataupun lut, daripada asal kata lut, itu liwat. Okey, baik. Soalan yang ketujuh, terangkan kepentingan mengkaji sejarah umat terdahulu. Kalau tadi, apa kepentingan? Kepentingannya dua saja. Yang pertama, untuk mengetahui kejayaan umat terdahulu ataupun untuk mengetahui tentang sebab-sebab kemusnahan umat terdahulu. Kalau soalan tanya, terangkan kepentingan meneliti dan mengkaji sejarah umat terdahulu, jawapannya mesti ada nih. Iktibar. Untuk dijadikan iktibar dalam kehidupan. Ini yang penting, isi ya. Ini isinya. Jadi iktibar dalam kehidupan dengan berpegang teguh kepada akidah yang benar. Yang ni, huraian ni anak-anak boleh guna huraian yang lain sekiranya huraian itu bertepatan dengan isi atau sesuai dengan isi. Tapi yang penting sekali ingat ini, dapat dijadikan iktibar dalam kehidupan. Sebab soalan terangkan mesti ada huraian, iaitu dengan berpegang teguh pada akidah yang benar. Baik, kita tengok soalan yang ke-9. Soalan yang ke-9 ialah terangkan dua pengajaran ayat. Terangkan dua pengajaran ayat. Okey. Yang pertama, kalau dalam peperiksaan jangan buatlah ni. Ini saja Ustazah nak tunjuk dalam soalan peperiksaan nanti jawabnya mesti dalam bentuk point. Tak ada nombor macam ni. Ini sekadar nak tunjuk je. Okay, yang pertama, kita hendaklah meyakini bahawa Allah SWT telah mengatur kehidupan manusia bersesuaian dengan peraturan dan ketetapannya. Yang kedua, kita hendaklah mengkaji dan menyelidiki sejarah umat terdahulu agar menjadi panduan dalam kehidupan. Ini dua contoh pengajaran ayat. Okay. Dan satu lagi, dalam buku teks juga ada spektrum ilmu kitanya berkenaan dengan peperangan Uhud. Peperangan Uhud berlaku pada tahun ketiga Hijrah ataupun 625 Masihi antara orang Islam, tentera Islam dengan kaum kafir Quraisy. Peperangan ini dinamakan Perang Uhud kerana berlaku di Bukit Uhud. Ini dalam spektrum ilmu. Walaupun benda ni nampak kecil saja, tapi anak-anak juga harus ambil perhatian kerana sebagaimana Ustazah beritahu sebelum ini, kadang-kadang soalan peperiksaan ada juga diambil daripada spektrum ilmu. Jadi sebagai peringatan sahaja ya. Okey, sekian dahulu penerangan daripada Ustazah sedikit mengenai dengan tajuk memahami sunnatullah. Semoga apa yang Ustazah kongsikan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.